Samsung S20 Ultra tahun lepas, kalau korang ingat lagi, dia bukanlah satu telefon premium yang dijangka ataupun diharapkan. Walaupun dia bawa nama Ultra, tapi dia ada masalah banyak. Dia ada problem dekat bahagian chipset, cepat panas, lepas tu kamera dia autofocus dia lembab lah dan sebagainya. So benda tu jadi masalah sebab telefon tu, S20 Ultra tu, harga dia mahal. So orang pun macam elak untuk beli. Tapi tahun ni kita ada S21 Ultra. Kita ada chip baru, kita ada design baru, kita ada kamera baru. Lagi menarik, ada sokongan S Pen yang merupakan yang pertama lah untuk siri S21 Ultra ni. Tapi S21 Ultra je yang support S Pen ni. Yang adik-beradik dia, S21 yang biasa dengan S21 Plus, dia tak support. Tapi yang paling penting, harga dia makin tinggi tau sebenarnya. Sekarang ni dia dipasarkan, dijual bermula pada RM5,299 berbanding RM4,999 pada S20 Ultra tahun lepas. Jadi bila harga lagi tinggi ni, maksud dia lagi berbaloi ke pembelian tu. Dan persoalan yang paling penting untuk dijawab, adakah Galaxy S21 Ultra ni mampu untuk menawan semula hati kembali peminat yang dah terluka dengan S20 Ultra tahun lepas? Untuk S20 tahun lepas, ramai yang cakap design dia macam biasa-biasa dengan rekaan glossy, simple macam tu saja. Dan bagi saya, untuk sebuah telefon premium, benda tu macam tak patut wujud lah. Sebab kita bayar mahal untuk rasa premium design dia kan. Dan tambah menyedihkan lagi bila Samsung rasa dia orang patut letak label 100 kali space zoom dekat belakang S20 Ultra tu. Jadi macam benda tu tak patut wujud pun. Jadi untuk S21 Ultra ni, benda tu dah tak ada. Label 100 kali space zoom tu dah tak ada. Walaupun zoom 100 kali itu masih ada, dan dia punya rekaan modul dia lebih baik dengan design contour cut yang menggabungkan dia punya modul kamera ni bersambung ke bahagian frame tepi phone ni. So rekaan ni lagi nampak dia sebahagian daripada design phone tu tersendiri dan tak nampak macam modul kamera yang timbul entah dari mana-mana. Kalau S20 Ultra digunakan design kaca pada bahagian modul kamera, S21 Ultra ni dia gunakan rekaan daripada besi. So nampak lagi mahal, lagi premium, dan bila jatuh tak adalah mudah pecah macam kaca kan. Jadi walaupun S21 Ultra ni disokong S Pen, tapi phone ni tak didatangkan sekali dengan S Pen. Malahan tak ada lubang untuk menyimpan S Pen pun dekat phone ni. S21 Ultra ni dia dah tak support micro SD, so bergantung kepada penggunaan storage dalaman sahaja. Jadi sebelum beli tu, korang kena fikir 2-3 kali nak pilih antara model varian 12GB RAM dengan 256GB ataupun pilih model dengan harga yang lagi mahal iaitu 16GB RAM dengan 512GB untuk penggunaan jangka masa panjang. Akhirnya untuk tahun ni dah tak ada 120Hz tapi hanya sekadar dekat Full HD Plus sahaja. Jadi pada tahun lepas, Samsung kalah dengan OnePlus 8 Pro dengan Oppo Find X2 Pro disebabkan phone tu mampu tawarkan QHD Plus pada refresh rate 120Hz tapi S20 tak ada. Jadi panel screen yang digunakan pada S21 Ultra ni adalah jenis LTPO Dynamic AMOLED 2X yang menyokong sehingga QHD Plus dan juga 120Hz. So screen refresh ni bila dia guna LTPO, dia boleh disegar semula daripada serendah 10Hz sehingga kepada 120Hz bergantung kepada apa apps yang korang gunakan untuk jimatkan bateri tu lah. Secara simpelnya, tanpa memberi sebarang ulasan objektif ataupun nilai nombor, ni mungkin merupakan antara skrin yang paling cantik lah pernah saya tengok dekat dalam pasaran telefon pintar sekarang ni. Dan satu lagi perkara menarik adalah dia punya pengimbas cap jari ni lagi laju, lagi pantas dan lebih reliable berbanding generasi sebelum ni. So korang dah tak perlu dah tekan kuat-kuat, hanya perlu tap lembut saja, memang dia akan buka tu dengan pantas. S21 Ultra ni still sama macam S20 Ultra tahun lepas yang gunakan skrin jenis flat, tapi dia tak adalah flat betul, dia masih lagi curve tapi hanya 2.5D glass sahaja. Kalau korang nak betul-betul flat, benda tu boleh dapat dekat S20 biasa ataupun S21 Plus sahaja. Jadi untuk software One UI 3.1 dekat S21 Ultra ni ataupun S21 series yang lain-lain, dia banyak memfokuskan kepada animation, visual secara overallnya lah. Kalau nak compare dengan One UI 3.0 sebelum ni, dia rasa lagi lancar, lagi ringan dan juga lagi responsif untuk digunakan. Disebabkan dia sekadar 0.1 dia punya number update tu, dia taklah update yang secara drastik ataupun big update lah. So buat pertama kalinya dekat One UI 3.1 ni, korang boleh guna Google Discovery sebagai option dekat home screen. So selain daripada itu, terdapat banyak lagi fungsi dan juga penawaran software lah untuk One UI 3.1 ni. Dan secara tak langsung menjadikan S21 Ultra ni sebuah mesin productivity yang baik dengan adanya fungsi-fungsi seperti panel edge, multi window, Samsung DeX dan sebagainya lah. Untuk prestasi, ujian Geekbench yang digunakan sebagai benchmark mendapati sebenarnya Exynos 2100 ni dia atas sikit
sikit je daripada Snapdragon 865 Plus. Tapi yang penting memang tak boleh beat Apple A14 lah. Tapi tolak tepi nombor, tolak tepi benchmark ni semua ni kan, macam mana kalau bila guna secara real life nya? Pendek kata, chip ni terbang tinggi tanpa sangkut, fly high without starter. Bila combo dengan QHD 120Hz ni, chip ni memang tak ada masalah. Nak bagi performance penggunaan korang tu memang responsif, betul-betul immersive lah. Dan tak ada masalah yang dijumpai bila guna chip Exynos 2100 ni dekat S21 Ultra ni. Tapi memang benda tu kita perlu expect pun, sebab bayar mahal takkan nak dapat phone yang sangkut-sangkut kan. So beberapa game yang berat memang dah test, memang tak ada masalah langsung, boleh main dengan visual grafik yang tinggi. Dan bila main game tu lama-lama, dia tak rasa panas melampau, cuma seorang-seorang suku lah. Biasalah kan main game. Cuma rasa panas dia ada kat satu tempat, iaitu time masa guna kamera. Tapi ni saya akan ulas lebih lanjut pada bahagian segmen kamera sebentar lagi kejap ya. So secara overall, isu prestasi S20 Ultra yang sebelum ni memang dah tak ada dah dekat S21 Ultra ni. Chip ni memang tak ada masalah lah untuk menggunakan phone ni secara seharian. Dan kita dah sampai part yang paling utama untuk S21 Ultra ni, dia punya sistem kamera dan macam mana dia punya kualiti. Okay, sebagai sebuah model Ultra, dia kena ada beza sikit berbanding model dengan adik-adik beradik dia yang lain. Tapi setakat naikkan jumlah megapiksel, tambah lens lagi banyak, benda tu tak semestinya menjamin gambar yang lagi bagus. Korang tengok sendiri S20 Ultra tahun lepas, walaupun ada 108 megapiksel, dia punya zoom pun sampai 100 kali, benda tu hanya gah pada nombor je. Bila translate pada kualiti kamera, tak sampai mana pun. So dah buat-buat ujian apa semua kan, testing kamera dia macam mana kan, result dia kan, saya nak laporkan mereka berjaya. Antara yang terbaik lah, setaraf dengan Huawei Mate 40 Pro yang saya pernah review sebelum ni. So dekat belakang dia ada 4 modul kamera lens, dan tak ada daripadanya adalah kamera gimmick ataupun sekadar nak isi modul belakang ni je kan. Yang pertama adalah 108 megapiksel utama OIS dengan f1.8. Yang kedua 12 megapiksel wide angle dengan f2.2. Lens ketiga 10 kali megapiksel dengan 3 kali optical zoom dengan OIS f2.4. Yang keempat yang terakhir, satu lagi telefoto, tapi ini merupakan telefoto jenis periskop, 10 kali megapiksel dengan 10 kali optical zoom dengan OIS, dan juga aperture-nya adalah f4.9. Dan untuk selfie pada bahagian depan, dia menggunakan sensor daripada 40 megapiksel. So satu lagi dekat belakang ni adalah sebenarnya merupakan laser autofocus yang dekat S20 Ultra benda ni tak ada. S20 Ultra digunakan 3D TOF, yang mana laser autofocus ni dia lebih laju dan reliable, yang menjadikan gambar tu lebih pantas untuk difokus. Dan 108 megapiksel ni memang sama macam S20 Ultra ni, tapi megapiksel je sama. Sensor yang sebenar adalah berbeza. Sebabnya S21 Ultra ni digunakan Samsung HM3 berbanding HM1 pada S20 Ultra. So apa yang baru, dia boleh rakam sampai 12 bit warna, dynamic range yang lagi bagus, dan juga prestasi low light tu akan lebih cemerlang. So setelah diuji, S21 Ultra punya kamera ni dia ada atribut kecerahan yang tinggi tau. Dia punya brightness tu macam tinggi sikit, tapi warna dia lebih ke arah neutral berbanding kebanyakan model Samsung yang selama ni dia suka sangat over saturated kan foto tu. Wide angle lens 12 megapiksel dekat S21 Ultra ni, dia ada jarak fokus yang betul-betul dekat, yang jadikannya kamera makro, walaupun Samsung tak marketkan benda ni sebagai kamera makro. So secara tak langsung, benda ni jadikan benda tu betul-betul kamera makro yang sebenar berbanding kamera makro yang ada dekat model telefon lain. Macam contoh, dia orang kan selalu bagi 2 megapiksel, 5 megapiksel je, mana cukup. Dan gambar pada waktu malam memang cantik dengan kecerahan dia, semua brightness dia tinggi walaupun tanpa gunakan night mode. Dia punya noise tu agak kurang kelihatan disebabkan post processing Samsung untuk noise ni dia agak agresif sikit. So detail tu agak hilang sikit sebab noise pun dah hilang. So kenapa ada dua telefoto dekat Samsung S21 Ultra ni? Kenapa tak bagi satu je? Dua lens telefoto ni perlu ada sebab nak zoom daripada satu kali kamera main utama sehingga 100 kali periskop zoom tu, dia perlukan dua telefoto yang berbeza. Function 100 kali space zoom ni masih lagi ada, dan saya merasakan benda ni masih lagi gimmick sebab lebih daripada 30 kali tu pun dah macam orang tak nampak dah tu benda apa sebenarnya yang kau rakam tu. Lagi satu, dia punya aperture ni untuk periskop 100 kali zoom ni adalah setakat f4.9 dia, yang mana sangat kecil. Bila situation pada kurang cahaya, dia tak berapa nampak atau jelas. Tapi tahun ni S21 Ultra ni ada trik baru yang jadikan 100 kali space zoom ni lagi fun berbanding S20 Ultra tahun lepas dengan
zoom lock. So disebabkan gambar tu dah jauh sangat, dia zoom 100 kali kan. Dengan zoom lock ni korang akan fokus dengan lebih senang, lebih stabil walaupun tangan korang terketar-ketar. Video pula macam mana kan? Korang boleh rakam sampai 8K 24fps tapi ada crop lah dekat resolution ni. Lagi satu, mod rakaman 8K ni makan terlampau banyak storage, yang mana untuk phone yang dah tak ada micro SD korang agak limited sikit dari segi storage. Tapi untuk rakaman biasa, video 4K 60fps memang sangat baik dan dia punya OIS tu memang nampak function betul dengan kualiti audio yang enak didengar. So korang boleh gunakan mod rakaman super steady, tapi benda ni hanya limited kepada 1080p 60fps saja. Tapi once korang dah rakam menggunakan mod super steady ni, dia punya footage tu memang super stable. Cuma itulah, ada problem sikit bila guna kamera ni lama sangat. Dia ada rasa panas jugalah dekat bahagian belakang phone ni. Dan kalau compare dengan main game, sebenarnya main game tak rasa sepanas macam gunakan kamera. Panas dia tu still boleh dipegang, cuma mungkin korang akan rasa tak selesa sikit sebab phone ni akan tiba-tiba lagi panas berbanding guna biasa. So benda ni mungkin disebabkan kemampuan Exynos 2100 tu sendiri. Kalau korang ingat lagi masa pelancaran chip ni, Samsung ada cakap chip ni boleh rekod data daripada 4 lens sekaligus, yang mana kalau berbanding dengan Snapdragon 888, chip tu hanya boleh proses data daripada 3 lens sahaja. So kemampuan untuk memproses data daripada 4 lens sekaligus ni, dia dijadikan satu fungsi daripada Director's View yang merekod daripada 4 lens secara serentak yang terdapat pada aplikasi kamera. So Samsung mungkin buka dan proses data daripada ke-4 lens sekaligus pada S21 Ultra ni, walaupun time tu korang tak gunakan Director's View dan hanya gunakan satu lens sahaja. Benda ni mungkin Samsung buat sebab nak bagi pengalaman antara muka bila guna aplikasi kamera tu lagi lancar ataupun lagi stabil, dan tak nak bagi apps kamera tu tersekat-sekat bila lens tu dia tak bersedia lagi untuk terima dan memproses data. So semata-mata untuk jadikan penggunaan dan juga pengalaman dekat apps kamera S21 Ultra ni lagi bagus, ada pengorbanan sikit lah yang terpaksa dilakukan dari segi dia punya kepanasan. Tapi sebagai user biasa, saya still berharap Samsung akan fix benda ni sebab benda ni adalah satu-satunya perkara yang kurang enak lah untuk digunakan masa guna kamera. So untuk bateri, kapasiti 5000 mAh masih lagi sama yang digunakan pada S20 Ultra, sama je macam S20 Ultra sebelum ni. Tapi apa yang mengecewakan adalah daripada 45W S20 Ultra dia turun pada 25W sahaja. Itu belum cakap lagi pasal tak ada charger lah yang disediakan dalam kotak, tak ada earphone. Kalau korang ada pengecas yang lama, nasib baik korang boleh guna. Tapi kalau tak ada, korang perlu sediakan wang lah ataupun beli yang baru. So dengan kelajuan 25W ni, nak mengecas Samsung S20 Ultra ni sehingga penuh perlukan masa sekitar 1 jam 10 minit sahaja. Untuk kapasiti bateri 5000 mAh, benda ni tak adalah perlahan. Tapi kalau nak bandingkan dengan telefon macam OnePlus, Vivo, Realme, Oppo semua tu, dia agak perlahan jugalah. Tapi yang paling menarik, isu bateri dah tak ada dekat S21 Ultra ni. So penggunaan phone ni always sentiasa mencapai hari kedua dengan SOT yang mencapai sehingga 8 ke 9 jam. Tapi untuk time disebabkan PKP ni memang susah lah nak test betul-betul phone ni gunakan GPS, Google Maps, gunakan LTE sepenuhnya. Pun begitu dengan SOT yang mencapai 9 jam tu, saya memang dah sangat-sangat berpuas hati. Tambah-tambah lagi SOT ni diuji menggunakan QHD 120Hz. So korang boleh expect battery life yang lagi better jika korang gunakan resolution pada Full HD+. Apa conclusion dari menggunakan S21 Ultra ni dalam seminggu jugalah? Bila phone tu nak jual pada harga yang mahal, dia perlu ada justification, alasan, faktor sebab kenapa dia nak dijual pada harga yang mahal, yang premium. Untuk tanda harga jualan, Galaxy S22 Ultra ni bermula pada harga RM5,299 untuk model 12GB RAM dengan 256GB dan juga mencapai RM5,899 untuk model 16GB RAM dan juga storage dalaman 512GB. So dengan pilihan storage yang diberikan ni, dengan tambah-tambah lagi tak ada micro SD card, kalau nak pilih 256GB tu macam fikir panjang jugalah, sebab untuk sebuah telefon yang memfokuskan productivity, storage tu kecil juga. Harga yang saya nyatakan tadi adalah harga yang lebih tinggi berbanding S20 Ultra tahun lepas. Tapi compare dengan S20 Ultra tu, S20 Ultra ni rasa lagi lengkap dengan dia punya specs dan juga perkakasan. Lagi-lagi dia dah banyak soft issue yang ada dekat S20 Ultra tahun lepas. Masalah kamera dah tak ada, prestasi penggunaan dah tak ada, chip pun ok, battery life better dan banyak lagi. Jadi Samsung Galaxy S22 Ultra ni kini betul-betul telefon Ultra dan bukan hanya sekadar nama sahaja. Sekian itu sahaja untuk video review Galaxy S21 Ultra pada video kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dah habis tengok video kan. Kalau korang nak sambung lagi, ni dua atas ada video lagi. Dan jangan lupa berikan komen anda, like, share, subscribe. Bye-bye.